Okey, Assalamualaikum semua. So, jumpa lagi kita. So, sekarang ni saya akan ajar ni bab 10. Hmm. Bab 10, tajuk dia kecurunan garis lurus. Okay, awak jangan risau, bab ni senang je. Okay, kecurunan garis lurus ni pertama kita nak tentukan kecurunan lah. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk kat awak. Okay, ini adalah gambar apa? Gambar Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu ni nak naik dia orang kata sangat susah sebab kecuraman dan kecurunan dia tinggi. Okay. So dalam bab ni kita akan belajar kecurunan. Nak cari kecurunan ada 3 cara. Pertama, kita guna jarak bercancang bahagi jarak mengufuk. Okay, kecurunan ni nama lain dia, simbol dia adalah M. So jarak mencancang. Mencancang tu menegak ke atas. Okay, ke atas ke bawah tu nama dia mencancang. Okay, mengufuk tu ke kiri ke kanan. Cara kedua kita guna formula. Okay, Y2 tolak Y1. Bila kita guna Y ni, awak kena mahir dalam koordinat. Dan ketiga kita guna pintasan. Okay, pintasan ni, beza dia kalau nampak kat sini, dia ada simbol negatif. Apa tu pintasan? Pintasan Y adalah garis langgar paksi Y. Kalau pintasan X, garis langgar paksi X. So kat sini ini pintasan Y, ini pintasan X. Ini baru mukadimah. Okey, kita mulakan dengan kecerunan. Okey. Perhatikan gambar raja di bawah. Kawasan manakah dikatakan curam? Curam tu bila awak naik, awak memerlukan tenaga yang tinggi. So kalau kat sini, A ni kita masih kata landai lah. Okay, A ni landai. Okay, so yang curam ni B ke C. Okay. So Raja menunjukkan kawasan berbukit yang dilalui oleh Farid dan Afif semasa berbasikal. Ketika mereka mendaki di laluan C, mereka rasa sangat sukar untuk meneruskan kayuhan. Tapi bila mereka turun bukit di laluan E, dia rasa basikal tu sangat laju. Kenapa? So ini adalah tanda-tanda kecuraman. Semakin curam. Nak tahu bukit tu tinggi ke tak, ke tangga tu tinggi ke tak, ke curam ke tak ke, bila awak naik, awak memerlukan tenaga yang lebih. Okay. So kita tengok contoh pertama. Perhatikan raja di sebelah. Bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garis MN ni dan juga KL. Buat kesimpulan. Kalau kita perasan kat sini, sudut curam dia, sudut tangga dia ni 30. So sini 45. So bila sudut lagi tinggi, semakin besar nilai sudut, semakin tinggi nilai kecerunan. Semakin besar nilai sudut, semakin tinggi kecerunan. So maksudnya KL ni dia lebih curam berbanding dengan MN. Okay, kecerunan. Apa tu kecerunan? Kecerunan ialah nisbah jarak mencancang kepada mengufuk. Mencancang, mengufuk. Mencancang tu apa? Saya tulis balik. Mencancang tu ke atas bawah. Mengufuk tu apa? Ke kiri, ke kanan. Kita tengok contoh. Daripada raja di bawah, tentukan kecerunan garis lurus PQ dan BC. So, ini bila dia bagi macam ni, senang kita nak cari. Guna kaedah mencancang bahagi mengufuk. Mencancang 1, 2, 3, 4. Mengufuk 1, 2, 3. So, kecerunan dia adalah 4/3. Ini 1, 2. 2 bahagi 3. 1, 2, 3. So, kecerunan dia 2/3. Itu kita guna formula cara 1. Ini kita nak guna cara 2.
Okey. Cara dua, kita memerlukan koordinat. Iaitu kita tengok. Okey, kita ada daripada tepi ni sampai sini, carilah mana-mana koordinat dia. Lepas tu guna formula. Nak senang, inilah guna formula. Ataupun kita boleh guna pintasan. Macam yang saya ajar tadi. Okay, so sekarang ni kita tentukan kecurunan. Tentukan kecurunan bagi pasangan berikut. Okay. A31, B67. Pertama sekali labelkan. Okay, kalau sini awak dah label X1, sini mesti X2. Sini Y1, sini mesti Y2. So Y2 tolak Y1. 7 tolak 1. Bahagi 6 tolak 3. So dapat kecurunan dia 2. Okay. B saya tak sentuh lah. Okay. Tentukan kecurunan menggunakan pintasan. Formula pintasan kecurunan apa? Kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi X. So Y 8 bahagi negatif 5. Negatif dia potong. Sebab tu jadi positif. Ini 4 bahagi 3 dah ada negatif. Okay. Tentukan kecurunan apabila diberi pasangan koordinat. Samalah. A. A. Okay. Yang kedua, kalau awak tengok ni 4 kosong. Bila ada kosong pada salah satu koordinat, ini menunjukkan dia pintasan. Okay, kalau macam L ni 4 kosong. So 4 kosong. M ni 08. 08. So bila awak buat garis, so inilah pintasan tu. Y ni X. Ni pintasan X. Pintasan X. Ni pintasan Y. Lepas tu 8 bahagi 4. So itu je dalam bab ni, sangat senang. So tengok, hitung kecurunan AB dan PQ. So A kita tahu, koordinat A berapa? Negatif 3, kosong. Koordinat B, X berapa? Kosong. Kosong, 2. So, bila kita tengok ada kosong-kosong, terus guna formula pintasan. Okay, boleh faham? Senang kan? Okay. Satu kita nak cakap. Okay, kecerunan ni, dia kalau dia macam ni, dia adalah kecerunan negatif. Maksudnya jawapan dia negatif. Macam ni, negatif. Kalau bentuk graf dia macam ni, kecerunan dia positif. Okay. Negatif, positif. Kalau graf dia mendatar, atau kita kata laju seragam kan. Kan laju seragam macam tu je kan. So kecerunan dia sifar, kosong. Dia tak ada kecerunan. Okay. So kena pasti garis lurus. So kita mula dengan EF. EF dia macam ni. Bila macam ni dia dia condong ke kiri. Condong ke kiri, kecerunan negatif. Sini dia tulis lah. Negatif. Sebab condong ke kiri. GH condong ke kiri. So negatif juga. IJ condong ke kanan. So dia positif sebab condong ke kanan. KL dia ke kiri. So negatif. MN ke kanan. Positif. AB tegak. So dia sifar. PQ atas bawah dia tidak tertakrif. Okay. Dia akan menjadi masalah bila awak nak jawab soalan yang berayat-ayat ni kan? Betul tak? So kita tengok contoh. Setiap hari Jamali mengambil air di sungai, ambil air kat sungai dan ke hutan untuk mencari cendawan. Hitung kecerunan yang dilaluinya.
Dia pergi sungai, lepas tu dia pergi hutan. Ni rumah dia. Okay. So, rumah ke hutan. Dia buat macam ni. Rumah ke hutan. Ini jarak dia 10. Yang ni 50 tolak 20 jadi 30. So, jarak mencancang. So, dia cari kecerunan dari rumah ke hutan. Rumah ke hutan. So, jarak mencancang dia berapa? 30. Menegak dia, mengufur dia 10. So, kecerunan dia 3. Daripada tepi sungai ke rumah dia. Ni ke tepi sungai. So, sini 40. Di sini 20. So, kita buat dia mencancang bagi mengufuk. 20 bagi 40 dapat 1/2. So, kecerunan dia 1/2. Ni soalan penyelesaian masalah. Okay, bila awak dapat soalan, macam dia cakap, tentukan pintasan X dalam satu garis lurus yang melalui titik 0, -4 dengan kecerunan -2. So, kita dah tahu dah. Dia nak pintasan X, dia dah bagi koordinat dan kecerunan. So, pertama sekali, buat graf. Kita dah tahu dah, kalau -2, dia mesti condong. Lepas tu, dia nak sinilah pintasan X. So, pintasan Y tadi guna koordinat ni. 0, -4. So, sini -4. Okay, so, barulah kita buat. M sama dengan negatif pintasan Y bagi pintasan X. Dia dah bagi dah kecerunan dia -2. -2 sama dengan negatif pintasan Y dia -4. Pintasan X dia tak tahu. So, naikkan pintasan X sama dengan negatif positif. 4 bahagi -2. So, pintasan X dia adalah -2. Jadi, betul tak? Betul tak kat graf? Ni kan rumah negatif. Belah sini, belah kiri. So, betul lah. Okay, kedua, tentukan koordinat bagi pintasan pada paksi Y. Dia nak ni, pada paksi Y pula. Melalui titik ni, kecerunan dia dah bagi. So, sama juga. Kita tahu kecerunan dia positif, maksudnya dia condong ke kanan. Maksud kita tahu ada satu titik tu 60. So, condong ke kanan 60. Sinilah. Dan so, kita gunalah formula. Sama juga. Sama macam atas ni. Saya buat juga. M sama dengan negatif pintasan Y bagi pintasan X. Sama dengan negatif pintasan Y tadi berapa? Y kita tahu tak? Tak tahu. So, tulis je pintasan Y. X kita tahu tak? Tahu. 6. Kecerunan kita tahu tak? Tahu. 1/3. So, bila macam ni kita buat darab silang. 6 sama dengan negatif 3 PY. So, PY sama dengan 6 bahagi negatif 3. So, kita dapat pintasan Y sama dengan negatif 2. Okay. So, awak tengok soalan penyelesaian masalah ni, saya rasa akan keluar nanti dalam exam. Hitung nilai V dalam gambar rajah di sebelah. Kita tengok V dekat mana? Paksi X. So, X mesti ada nilai, Y dia mesti kosong. So, ini adalah pintasan X. Okay, ini kita tulis koordinat dia. 0, -8. Ini adalah pintasan Y. Jadi nak nilai V. V ni pintasan X lah. So, buat benda yang sama. M sama dengan negatif pintasan Y bagi pintasan X. So, M sama dengan, M dah bagi 4. 4 sama dengan negatif pintasan Y dia berapa? Negatif 8. Bagi pintasan X dia berapa? V. So, naikkan V ke atas. So, dia jadi 8 bahagi 4. So, V sama dengan
2. So, sini adalah 2. Betul tak? Betul. So, dalam bab ni, itu je yang awak akan belajar. Ini latihan. Sama juga. Latihan ni wajibul gunnah. Wajib dibuat. Okay. Wajib dibuat, hantar pada saya. Soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, tak apa, banyak buat latihan. Mudah tak awak jawab exam nanti. Kan? So, saya rasa itu sahaja daripada saya. Okay, semoga awak boleh belajar. Okay, dan buat siapkan semua video. Tak faham, tanya. Okay, saya sentiasa tunggu. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.